Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifan Nabila, memegang nombor matrik 172000892. Pada kali ini saya akan menceritakan serba sedikit kemahiran-kemahiran yang saya gunakan dalam sesi bimbingan dan kaunseling. Okey, apa itu bimbingan? Apa itu kaunseling? Okey, bimbingan ialah satu proses bantuan yang disediakan kepada individu yang memerlukan panduan ke arah pemahaman, pengetahuan dan kemahiran dengan menentukan matlamat jangka pendek ataupun jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Manakala kaunseling ialah satu proses interaksi antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan bersama-sama memikirkan beberapa alternatif yang sesuai bagi mengatasi kekeliruan tersebut, seterusnya melaksanakan alternatif yang telah dipilih oleh klien tersebut. Okey, sebelum memulakan sesi bimbingan dan kaunseling, saya telah menggunakan kemahiran penstrukturan di mana saya telah menerangkan definisi kaunseling kepada klien untuk memudahkan klien mengetahui dan memahami konsep kaunseling. Saya juga telah menerangkan matlamat sesi kaunseling yang akan dijalankan. Untuk apa? Untuk memudahkan perubahan tingkah laku dan untuk meningkatkan keupayaan klien untuk memulakan dan meneruskan perhubungan sesi bimbingan kaunseling ni. Seterusnya, saya juga menerangkan etika kerahsiaan dalam kaunseling di mana saya telah menerangkan perkara yang melibatkan isu kerahsiaan dalam kaunseling bersama klien. Dan terakhir, saya memberitahu peranan saya sendiri sebagai kaunselor dan peranan klien itu sendiri, kerana klien akan dapat memahami serba sedikit tentang perjalanan kaunseling yang akan dijalankan selepas daripada itu. Kemahiran seterusnya ialah kemahiran membina hubungan. Kemahiran membina perhubungan merupakan langkah yang paling awal saya tunjukkan dalam sesi kaunseling. Tujuannya adalah untuk membina perhubungan yang mesra, saling percaya dan rasa selamat antara kaunselor dan klien, supaya klien sedia untuk berbincang dengan kaunselor. Tahap ini termasuklah memberi perangsang kepada klien agar sentiasa tenang dan memberikan tanggapan pertama yang positif. Kaunselor mesti membina suasana sekeliling dan tingkah laku yang meyakinkan dan menunjukkan kemesraan. Dalam kemahiran ini terdapat beberapa sub kemahiran asas seperti membina suasana alam sekeliling, suasana terapeutik, ruang untuk berkomunikasi, penampilan diri, ekspresi muka, kontak mata, pergerakan tangan dan kaki, nada suara, senyuman dan akhir sekali cara-cara duduk dalam kaunseling. Kemahiran ini digunakan oleh kaunselor untuk membawa klien menghadapi realiti dengan cara menyelaraskan mental, emosi, tingkah laku, komunikasi lisan dan bukan lisan. Dalam erti kata lain, bertujuan untuk memperbetulkan dalih ataupun ketidakseimbangan kenyataan yang diberikan oleh klien. Kemahiran yang terakhir ialah kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar dengan berkesan sebelum bertindak membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Aktiviti ini bukanlah suatu amalan yang pasif dalam kaunseling. Menurut Carl Rogers, seseorang kaunselor perlu mendengar secara aktif. Maksudnya di sini kaunselor perlu melakukan sesuatu yang positif agar masalah seseorang klien dapat difahami dengan baik. Di dalam video saya menunjukkan gerak-geri seperti anggukan dan tindak balas yang positif ketika klien meluahkan perasaannya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke bilik kaunseling sekolah ni. Okey, sebelum tu cikgu nak tanyalah, awak sihat belum? Sihat-sihat. Sihat dah, alhamdulillah. Baru lepas makan. Oh, ya ke? Okey, bagus-bagus. Awak selesa tak duduk kat sini, sakit bontot tak? Tak. Selesa sangat, sejuk. Oh, sejuk. Okey, sebelum tu cikgu nak ni lah, perkenalkan diri cikgu dulu. Okey, nama cikgu Nur Ifan Nabila, boleh panggil cikgu Ifah. So, cikgu ni adalah kaunselor lah untuk sekolah ni. Awak pula nama apa ya? Nama saya Medina Akila. Boleh panggil Akila. Oh, Akila. So, sebelum kita nak mulakan sesi kaunseling ni, cikgu ada beberapa lah cikgu nak cakap. Okey, cikgu nak cakap apa sebenarnya kaunseling tu. Okey, untuk kaunseling tu, dia maksudnya satu proses perhubungan antara orang yang didatangi masalah tu dengan
dengan orang yang profesional lah, berpengalaman. Untuk apa? Untuk cari jalan penyelesaian, untuk cari cara pengatasi masalah yang orang tu hadapi. Okay, faham tak? Faham. Okay, faham. Tapi awak jangan risaulah. Apa yang awak cerita dekat cikgu takkan beritahu ke orang lah, sebab cikgu pun ada etika kerahsiaan cikgu sendiri. Baik. Tapi cikgu haraplah apa yang awak cerita nanti tu semua betul lah, sebab nanti kalau kita nak cari jalan penyelesaian tu, semua tindakan, semua keputusan tu semua tanggungjawab awak sendiri. Cikgu cuma bagi pilihan je untuk awak. Okay? Okey. Cikgu. Okay, apa masalah awak sebenarnya? Boleh. Sebenarnya tujuan saya jumpa cikgu lah. Pertama sekali saya ada krisis lah, macam mana apa tu kawan saya tu bila saya minta buat kerja kan, dia tak buat kerja pun. Stres saya tak. Ya Allah. Okay. Jadi contoh kerja yang awak suruh dia buat macam mana? Contohnya kan, biasalah kita kan ada kan, kalau kerja kadang melibatkan individu, kadang melibatkan secara berkumpulan, so melibatkan orang lain lah. Kadang kita rasa kita dah okey tapi orang lain tak bagi kerja sama, faham tak? Jadi kerja tak siap lah, macam tu. Kiranya dia lambat buat kerja lah, ataupun dia memang tak ambil kisah langsung, Tak ambil pot pun. Tapi dia nampak macam kalau orang luar tengok kan, dia nampak macam function lah, macam tapi sebenarnya dia kecoh je, tapi kerja tak siap pun lah. Gitu. Stres saya tahu. Sekiranya awak ni marah lah dengan dia, awak marah dan stres, pasal awak rasa tak puas hati lah. Orang lain tengok dia baik, tapi sebenarnya awak je yang tahu. Ya. Orang yang kerja sama dengan dia je tahu macam mana. Lagi apa lagi antara masalah yang dia buat yang buat awak stres lagi? Sebab Contoh lagi. Contoh dia kan, contohnya dia macam itulah, dia macam buat sibuk. Dia tanya kita apa lagi nak kena buat yang ni, tapi last dia tak buat agak. Kita dah bagi tahu macam ni lah kau buat lah part ni. Tiba-tiba bila kita tanya dah buat ke yang bagi tahu hari tu. Lepas tu dia cakap, oh sebenarnya aku tak faham lah, boleh tak kau buat part tu, faham tak? Jadi dah dapat kita buat, part dia pun kita buat juga sebab dia cakap dia tak faham. Stres lah saya macam tu lah, sebab saya pun ada kerja lain, bukan nak buat kerja tu je. Okay. Baru 3 minit. Okay, cikgu rasa dia ni mungkin ada masalah kot, ataupun dia ada masalah hati. Mungkin masalah otak yang dia rasa macam dia boleh buat tapi sebenarnya dia tak boleh buat. Tapi itulah, tapi kalau saya fikir balik, mungkin ada salah lah daripada pihak saya, mungkin sebab saya tak tanya dia. Macam masa saya bagi arahan tu, saya tak tanya betul-betul, awak faham ke? Faham tak? Betul-betul faham ke? Sebab kita tak tahu perangai dia macam tu. Jadi kita anggap bila kita beri tu, dia faham lah, so dia boleh buat lah. Tapi jadi saya tak expect macam tu. Jadi saya bagi tahu macam tu, ingatkan dia buat lah. Tapi rupa-rupanya dia tak buat. Bila mana dah last minute, kita tanya dah buat ke part tu, dia cakap tak buat. So macam dia beban lah. So jadi kadang kita kerja pun kita terpaksa Cover kerja dia balik. Cover kerja dia balik. Jadi macam kadang-kadang dia bagi efek lah kepada aktiviti harian saya. Sepatutnya saya buat benda lain, tapi terpaksa buat kerja orang. Awak tahu tak kenapa dia tak tanya orang lain kalau dia tak faham? Dia memang jenis macam tu. Saya tanya orang lain, kenapa dia ada masalah ke sebenarnya kan? Lepas tu adalah kawan-kawan dia macam bergurau, dia cakap dia memang bermasalah pun macam tu. Jadi tak tahulah macam mana. Tapi kalau yang nak tapi saya macam ni lah, orang tengok dia memang seorang yang perform, tapi hakikatnya, jadi saya macam bila saya tengok dia tu saya rasa sakit hati. Jadi macam itulah, macam mana saya nak buang perasaan yang bila saya tengok dia tu, saya macam tak apalah, kena bersabar macam tu lah. Tapi itu susah lah untuk saya. Sekiranya awak ni menyampah dekat dia kan? Lebih kurang macam tu. Betul-betul menyampah. Jadi macam mana awak rasa apa yang patut awak buat untuk atasi masalah ni? Kalau setakat ni apa yang tindakan yang saya telah buat kan, saya cakap lah sepatutnya macam slow talk lah, bagi tahu dia sepatutnya bagi tahu lah awal. Kalau tak faham, janganlah last minute baru nak bagi tahu kan.
dia akan bebankan. Lepas tu bila last minute cakap tak boleh buat, tapi memang dia tak nak buat. Nampak? Jadi cakap lah kena buat juga sebab tu dalam dapat dia. So jangan harapkan orang yang akan buat part kita. Faham? Slow talk. Dan satu lagi yang antara step yang saya buat adalah saya selalu bila ada kerja baru lah kan, melibatkan kerja baru, saya akan keep remind lah. Gitu. Cikgu rasa antara solusi yang penyelesaian lah yang cikgu rasa, mungkin awak tak payah kerja dengan dia. Tapi andai kata kalau saya memang dah ditakdirkan untuk kerja sekali dengan dia, cikgu, macam mana? Okey, kalau lah ditakdirkan untuk bekerja dengan dia, mungkin sebelum kita start kerja tu, awak kena confront dulu. Aku tak nak kau macam ni. Bila dah bayar kerja kau kena buat yang ni. Kiranya awak kena bagi tahu sebab apa, kenapa dia kena buat kerja tu. Kalau kau tak buat kerja ni, orang lain yang susah. Apa akan jadi? Maka kumpulan kita akan ditolak. Kau nak ke? Kira awak dah bagi tahu siap-siap apa efek dia. Kalau dia tak buat kerja dia lepas tu kau tahu kalau kita nak confront dia pun macam kau tahu tak ramai orang tak suka kau. Rasanya itu sedikit rude ataupun harsh, tapi mungkin awak boleh cover sikit. Itulah antaranya solusi. Saya nampak juga cikgu yang itu antara salah satulah. Salah satulah cara untuk menyelesaikan masalah tu. Jadi tapi kan kalau saya fikir balik macam mana kalau andai kata kan, kalau macam dia yang bila kita cakap macam tu kan, tu dia rasa nanti dia sebarkan cerita macam dia tu macam acah lah macam tu. Macam jadi kadang sebab kita sekarang ni kalau boleh, memang kita tahu sekarang ni memang hidup kita, life kita sekarang pun macam kita terlampau fikir persepsi orang. Nah, tisu untuk awak rasa macam tak sihat je. Ya, cik, saya sedikit sesama, termasuk emosi di situ, cikgu. Sebaik cikgu bawa tisu untuk awak. Terima kasih, cikgu. Okey, sambung balik. Jadi sebab kalau yalah, sebab sekarang pun memang kalau kebanyakan kita buat sesuatu kita terlampau takut persepsi orang. Jadi itulah sebarang tindakan tu buatkan saya rasa macam saya rasa takut. Faham tak? Jadi kiranya awak sekarang dilema lah. Ya, dilema untuk membuat untuk memilih keputusan macam mana nak hadap dia kan. Faham. Tapi itulah kita sebab kalau masalah ni tak selesai lah kan, banyak efek dia. Markah lagi, lepas tu kita punya jalan kerja kita macam mana makin lambat. Kerja kita tak siap, tak perfect, markah pun tak perfect kan. Cikgu rasa mungkin bila awak confront dia, awak kena awak punya bahasa tu kena lebih tersusun lah. Lebih tersusun. Jangan terlalu yang awak ni benci dekat dia ke, supaya dia tak rasa yang awak membenci dia. Supaya dia rasa macam awak just tegur dia je sebab dia punya sikap yang sebegitu rupa. Saya rasa betul juga sebab kalau bila kita silap tegur kan, saya rasa dia akan bukan dia efek kepada diri dia je, tapi termasuk diri saya. Faham tak? Jadi bila saya akan berlaku lah mungkin akan hubungan tu rasa sebab hari tu kan saya pernah lah cikgu kan, saya tegur dia. Lepas tu dia macam yelah, siapa je yang suka ditegur kan. Betul. Jadi bila saya tegur dia, dia pun macam cuba untuk menjauhkan diri. Maksudnya dalam kelas tu bila saya jumpa dia kan, dia macam akan bagi side eye lah. So dia akan, faham tak, dia dalam secara tak langsung dia akan mempengaruhi lah saya punya mood lepas tu. Sebab macam apa yang tak kena kan, macam apa benda dia ni. So maksudnya dia terasa lah dengan awak punya teguran tu. Jadi saya rasa agak sedih lah sebab saya rasa ini bukan punca daripada saya. Punca dia adalah dia tak buat kerja. Tapi kita niat untuk tegur. Tapi bila dia buat macam tu, dia yang salah ertikan apa niat kita kan. Jadi dia akan efek lah saya punya itulah harian mood saya memang ke laut lah cikgu. Macam tu saya cakap. Mungkin kita perlukan beberapa sesi lagi. Sebab melibatkan dia punya mood juga. Sebab kita dah tegur dia tapi dia tak dapat terima rasanya ya. Tindak balas yang saya rasa macam tak patut dia buat macam tu. Faham. Sekejap ni cikgu tengah fikir lagi. Saya bagi cikgu fikir.
Apa lagi situasi yang awak dengan dia pernah hadapi sama-sama, sebab awak bekerja dengan dia sampai sekarang kan? Saya bekerja dia sampai sekarang. Tapi sekarang saya dah buat macam ni je. Apa benda kalau saya buat part saya, dia buat part dia. Kalau dia still tak faham, ikut lantak dia lah. Saya telah mengambil satu pendekatan macam tu. Sebab saya takut bila saya tegur, dia akan menyebabkan saya rasa stres, saya rasa nak marah, saya sedih. Lepas tu dah bukan efek pada diri saya, termasuklah orang sekeliling saya. Faham tak? Jadi bila orang tegur, bila saya sedih, mesti orang akan nampak, orang tanya, kau okey tak? Sebenarnya saya menghadapi masalah tu. Jadi kita ambil pendekatan bila mana tu, bila orang lain lah yang sekali kerja tu, kenapa part ni tak siap. So orang tu sendirilah confront yang Orang masalah tu. Dia sendirilah cakap yang ni part dia. So saya tak buat, saya buat part saya je. Faham. Sebab kita kan dah bahagi tugas. Jadi awak tak ambil kisah dah balik, awak dah tak kisah pasal dia langsung. Ya cikgu. Kalau dekat dalam kelas dia datang kelak, dia datang tak? Dia setelah cikgu, dia ada datang. Tapi cikgu, saya sakit hatinya kalau dalam kelas kan, Syarah, kalau kita mungkin tengok dia, nampak seorang yang perform lah. Sebab bila apa-apa belajar kan, dia akan jawab soalan, akan bagi macam Hebatlah cara dia berbahas. Sangat cikgu. Lepas tu, tapi hakikat sebenarnya, bila contohnya kan, bila orang tengok dia terlampau macam perform, tapi bila kita cerita benda ni, kadang orang tak percaya. Tapi orang yang betul-betul kerjasama dengan dia, orang akan percaya. Seorang tengok dia baik, seorang yang terkehadapan, tapi hakikat sebenarnya dia tak sebegitu. dia terkebelakang, Lebih kurang je tu lah cikgu. ataupun dia stuck kat satu tempat je. Okay, faham. Jadi awak dengan dia berkawan secara baik ataupun tak baik? Macam mana komunikasi awak dengan dia? Adakah komunikasi awak dengan dia hanya sebagai rakan sekerja ataupun lebih, ataupun kawan rapat? Macam mana? Dia ada macam meluah dekat awak, curhan hati? Tak ada cikgu. Setakat ni kan dia adalah macam secara tak langsung adalah dia cerita sebenarnya dia pun ada masalah. Tapi kita faham lah, kalau dia bagi tahu awal-awal, dia cakap dia tak boleh buat part tu, kini kita ambil tindakan awal. Tak adalah kita dalam masa yang dah macam singkat kan, baru dia nak bagi tahu. Jadi kita pun ada kerja lain nak buat macam tu lah. Tapi sekarang ni saya biasa je lah dengan dia. Dulu kita rasa kita dah ada expectation yang tinggi kepada dia, tapi sekarang saya dah, semua tu adalah, saya rasa macam tipu semua tu. Jadi saya buat dia macam biasa je. Kalau urusan kerja, saya akan berinteraksi sebagai rakan sekerja lah. Kalau nak mesra lebih daripada tu, mungkin tak lah cikgu. Sebab saya rasa saya dah tak mampu. Sebab dia akan mengingatkan saya untuk apa yang dia telah buat kepada saya. Macam tu cikgu. Sangat sakit hati ya. Ya, memang cikgu sakit hati. Sangat sakit hati. Okey, mungkin kita boleh mungkin kita akan ada beberapa sesi lagi, sebab memandangkan kita belum ada lagi cara penyelesaian yang betul-betul efektif. Jadi awak ada apa-apa harapan tak untuk sesi yang seterusnya? Untuk harapan saya lah, saya harap untuk sesi akan datang, untuk next session, dapatlah membuka, macam maksudnya macam saya dapat sedar adakah tindakan yang saya buat sekarang ni adalah betul ataupun tak, ataupun pendekatan yang saya buat sekarang ni adalah, saya rasa saya je yang betul, tapi sebenarnya saya pun ada salah saya, faham tak? Jadi saya cuba untuk menguraikan masalah ni supaya saya boleh nampak view yang lebih besar. Maksudnya bukan saya rasa je saya betul, sebab kadang kan kita je rasa kita betul, sebenarnya kita pun ada silap macam tu lah. So saya harap saya dapatlah pandangan yang lebih luas. Baik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi sesi akan datang. Terima kasih sebab datang jumpa cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam.